Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk murid 3 Belian dan 3 dan 5 bagi tahun 2021. Hari ini cikgu akan sambung subtopik 2.4 iaitu adaptasi dalam sistem respirasi. Okay, sebelum ini kita dah tengok subtopik sistem respirasi ini ia adalah proses pertukaran gas di alveolus. Okay. Sekarang kita tengok adaptasinya ataupun apa ciri-ciri yang ada yang membolehkan proses respirasi ini berlaku dengan efisien, dengan sangat baik. Okay. Struktur respirasi, okay, tengok pada poin yang pertama ya. Struktur, nampak? Struktur respirasi, kebanyakan organisma termasuklah manusia mempunyai 3 ciri. So ingat, pusing mana-mana pun ia ada 3 ciri utama untuk nak memastikan pertukaran gas yang cekap. Okay? Kalau pertukaran gas yang tidak cekap, kesannya adalah kepada organisma itu sendiri. Contohnya kita tak akan cukup oksigen kan, kita tercungap-cungap, kita sesak nafas. Itu dia punya kesannya lah. So ingat, asasnya struktur respirasi organisma, tak kiralah manusia ke haiwan, ada 3 ciri asas yang memastikan pertukaran gas itu berlaku dengan cekap. Okay. 3 ciri tersebut adalah yang pertama, permukaan struktur respirasi yang lembap. Ingat ni, pusing mana-mana, Miss ingat. Struktur respirasi yang lembap. Yang kedua, struktur respirasi yang nipis. Okey, setebal 1 sel. Yang ketiga, luas permukaan struktur respirasi yang besar. Okay, ini kita dah tengok dalam contohnya dalam manusia iaitu struktur alveolus kan. Kalau kamu masih ingat, kita tengok struktur alveolus permukaannya sentiasa lembap. Dindingnya setebal 1 sel sahaja, nipis. Okay. Kemudian luas permukaan alveolus juga adalah besar. Sebab itu alveolus cekap melakukan pertukaran gas dengan persekitaran. Jadi hari ini kita akan tengok bukan sahaja struktur alveolus yang menunjukkan pertukaran gas yang cekap dengan persekitaran, tetapi juga pada haiwan yang lain. Okay. Organisma yang berlainan mempunyai respirasi yang berbeza dan beradaptasi untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas dalam persekitaran yang berbeza. Struktur respirasi yang beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza ini termasuklah kulit luar yang lembap, contohnya katak, insang, trakea dan sebagainya. Okay, kita akan tengok setiap satu daripada haiwan-haiwan ini. Okey, pertama, kulit luar lembap bagi amfibia. Katak adalah contoh bagi amfibia. Okay, amfibia seperti katak merupakan organisma yang boleh hidup di darat dan juga di air. Okay, struktur respirasi katak ini dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas sama ada ia berada di darat ataupun berada di dalam air. So, selain peparu, katak biasanya menggunakan kulit luar yang lembap untuk pertukaran gas. Selain daripada itu, kulit katak juga sangat nipis dan sangat telap kepada gas. Okay, sangat telap tu maksudnya dia membenarkanlah gas itu masuk dan keluar. Okay. So ingat kulit luar yang lembap ini amfibia, contohnya katak. So kenapa kulit luar katak itu lembap? Sebab nak memastikan kecekapan dalam pertukaran gas. Selain daripada itu, kulit katak yang nipis juga sebenarnya adalah untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas.
So, ingat balik kepada 3 faktor utama tadi. Okay? Kulit katak juga sentiasa lembap kerana ia diselaputi oleh lapisan mukus yang memudahkan gas respirasi melarut dan juga meresap. Sama macam kita cakap tadi kan. Di bawah lapisan kulit terdapat jaringan kapilari darah yang padat. Jaringan kapilari darah yang padat untuk meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. So, bila banyak kapilari darah kat bawah kulit dia, berlakulah pertukaran gas dengan sangat cekap. Cekap di sini macam mana? Maksudnya pertukaran gas tu oksigen cepat masuk, karbon dioksida cepat dibebaskan. Itu maksudnya cekap. Cepat. Okey. Yang kedua, kita tengok pula insang. Insang dimiliki oleh ikan lah kan. So, ikan adalah organisma yang hanya boleh hidup dalam air. Oleh yang demikian, struktur respirasi ikan iaitu insang dapat beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam air. Kalau macam tadi katak, dia hidup di darat dan di air. Jadi struktur respirasi dia diciptakan untuk pertukaran gas yang efisien sesuai dengan tempat dia berada. Kalau insang ini habitatnya adalah di air. Jadi dia mempunyai insang yang disesuaikan untuk sistem respirasi dia. Okay. Insang terdiri daripada 2 baris filamen yang halus dan mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamela. So, ini adalah 2 baris filamen dan adanya lamela. Okay, kamu tengoklah di bahagian insang tu. Okay. Kalau yang dia dah zoom kat kamu kat sini ya. So, ini filamen, dia ada banyak unjuran nipis dan pipih ni. Warna merah tu, kita panggil dia sebagai lamela. Okay. Bilangan filamen dan lamela menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Nak mudahkan pertukaran gas lah, luas permukaan besar. Ingat balik kepada 3 ciri asas tadi. Kan? Ya, oleh sebab ikan hidup di dalam air, insang dikelilingi oleh air dan hal ini memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Bila ada air, bermaksud struktur tersebut adalah lembap. Bila lembap, mudahlah berlakunya pertukaran gas. Okay. So, ini adalah filamen. Okay. So, salur darah ada dalam ni. Ini adalah aliran air. Okay. Bila air masuk, air akan membawa bersama oksigen. So, bila air keluar, air akan membawa bersama karbon dioksida CO2. Okay. Ini adalah arah aliran darah. Ini adalah aliran air. Yang warna biru ni aliran air. Ini adalah aliran darah. So, dia tak bertembung lah. So, air akan membawa bersama oksigen. Okay. Ikan belacak dikelaskan sebagai ikan amfibia kerana organisma ini bernafas melalui insang seperti ikan dan kulit luar seperti amfibia. Ikan belacak. Pernah tengok ikan belacak dalam sampai bakau kan? Okay, ia adalah ikan amfibia. Okey, akhir sekali kita tengok untuk belalang iaitu sistem trakea. Sistem respirasi serangga adalah sistem trakea. Okay, ia terdiri daripada tiub udara yang kita kenali sebagai trakea. Okay, tiub udara. Udara masuk atau keluar dari trakea melalui liang pernafasan yang dikenali sebagai spiracle. Nanti kita tengok dia punya struktur kat mana spiracle ni.
Okay, pembukaan dan penutupan spirakel dikawal oleh injap yang membenarkan udara keluar dan masuk ke dalam badan. Okay, inilah dia. Okay, di bawah ni adalah spirakel, kantung udara, trachea. So, udara akan masuk melalui spirakel. Okay, ini. Oksigen masuk, karbon dioksida. Oksigen masuk, okey, dia pergi ke otot, dia pergi ke seluruh badan serangga ni lah, belalang ni. Okey, yang keluar adalah karbon dioksida. So, udara masuk daripada spirakel di bahagian bawah badan belalang. Okey, trachea terbahagi kepada cabang-cabang halus yang dikenali sebagai tracheole. Okey, mula-mula kita trachea, kemudian tracheole. Tracheole mempunyai dinding yang nipis dan lembap untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Ingat balik 3 ciri asas tadi, nipis dan lembap serta luas permukaan besar kan. So inilah dia ciri tracheole yang ada pada belalang menyebabkan ianya cekap melakukan pertukaran gas. Okay. Bilangan tracheole yang banyak juga menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus ke sel. So, selain daripada tracheole yang nipis dan lembap, bilangan tracheole yang banyak juga menghasilkan luas permukaan yang besar. So, ingat balik kepada 3 yang asas tadi. Okay? Ingat balik 3 tu, pergilah ciri apa pun mesti berbalik kepada 3 yang asas itu, iaitu nipis, lembap dan besar. Okay? Sesetengah serangga seperti belalang mempunyai kantong udara dalam sistem tracheanya. Tadi kan, bawah tu spirakel, atas tu adalah kantong udara. Okey, kantong ini diisi dengan udara yang meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran dalam aktiviti cergas. So, kantong ni dia diisi dengan penuh dengan udara lah. Ada namanya kantong udara kan. Kenapa? Sebab dia nak simpan udara untuk nak meningkatkan kadar pertukaran gas. Maksudnya cepatlah gas tu diganti dan diambil. Okey. Macam tempat storage lah, simpanan kat situ, buat store kat situ, store udara. Jadi bila oksigen tak ada, oksigen kurang ke apa, secepatlah berlakunya pertukaran. Jadilah dianya cekap. Bila aktiviti cergas kan, belalang kan melompat-lompat kan. So bila aktiviti cergas kan, oksigen akan cepat digunakan kan. So lambat nak diganti. Jadi dengan adanya kantong udara, ia membantu organisma, contohnya belalang itu sendiri, meningkatkan kadar pertukaran gasnya. Okey, so sampai di situ sahaja. Kita bersambung lagi esok. Okey, terima kasih.